Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair ya karim. Kita jumpa lagi pada hari ini. So bagi yang first time jumpa Uncle perkenalkan diri. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. So hari ini Uncle akan share lagi beberapa topik mengenai isu syariah di Mahkamah Syariah. Untuk kita sharing bersama pada setiap hari. So hari ini apa soalan lagi yang mau kita jawab? Okay, hai, Assalamualaikum. Macam biasalah saya adalah moderator Uncle ni, Uncle punya video ni. Jadi untuk kali ni kita ada buat sedikit pembaharuan. Kita akan collect soalan daripada orang di luar sana. Secara general lah, secara basic akan dikupas oleh Uncle ni. Tapi ini bukan consultation, sebab consultation dia bersifat private. Dia tailor kepada setiap needs tu kan, keperluan orang. Ini hanya kupasan secara general. Tidak akan boleh suit kepada seseorang tu. Sebab semua orang kes dia berlainan. Jadi untuk hari ini kita ada dapat beberapa soalan. Ada tiga bahagian. Bahagian fasa, bahagian hadana, penjagaan anak, dan macam biasa setiap hari kami akan share pasal hibah. Hibah ialah kami punya specialty. Okay. So soalan pertama, ada satu kakak ni dia tanya, kalau dia tuntut fasah, macam mana dengan hak penjagaan anaknya? Okey, apabila berlakunya perceraian, fasah merupakan satu jenis perceraian di dalam Mahkamah Syariah. Seperti sebelum ni Uncle pernah cerita pasal beberapa jenis perceraian yang pernah Uncle maklumkan 7 jenis perceraian. So fasah ni merupakan satu jenis perceraian di mana perceraian itu berlaku disebabkan oleh tuntutan si isteri di Mahkamah Syariah. Okey, apabila berlakunya perceraian, isu yang menjadi satu pertanyaan, menjadi mainan oleh pihak-pihak adalah siapakah yang berhak untuk menjaga anak-anak tersebut. Okey. Sebelum kita kupas lebih mendalam, kita perlu tahu dulu anak yang dipertikaikan ni umur berapa dan apa jantina dia. Okey. So, untuk umur anak perempuan di bawah 9 tahun dan anak lelaki di bawah 7 tahun, prioriti hak penjagaan adalah kepada ibu. Okey. Maksudnya di sini apabila anak kecil itu berumur 9 tahun ke bawah bagi perempuan dan 7 tahun ke bawah bagi lelaki, keutamaan hak penjagaan adalah kepada ibu selagi mana dia tidak melanggar 5 perkara di bawah Seksyen 54. Apakah Seksyen 54 yang dimaksudkan? Yang pertama adalah si isteri itu tidak berkahwin lagi barulah. Kalau dia berkahwin kepada suami baru yang tidak ada kaitan nasab terhadap anak-anaknya itu, maka hilanglah kelayakan si mama tadi untuk menjaga. Okey. Yang kedua, apakah yang menyebabkan gugurnya kelayakan seorang mama atau menjaga adalah dia bertindak berhijrah ataupun pindah bermastautin tanpa kebenaran ataupun tanpa memaklumkan bapa kandung atau bekas suamilah. Okey. Dengan tujuan supaya anak dia ini tidak berjumpa dengan si suami dia. Okey, itu yang kedua punya sebab bila hilang gugur hak jagaan anak. Yang ketiga adalah berkelakuan buruk. Okey, secara terbuka, contohnya macam kerja JRO lah. Okey, berperangai buruk. Yang ini juga menggugurkan kelayakan seorang ibu tu untuk menjaga anak. Dan yang keempat adalah murtad, di mana seorang ibu tu bertindak untuk keluar daripada agama Islam. Dan yang terakhir adalah cuai.
ataupun menganiaya anak tuh. Paling senang cerita ada berlaku penderaan, cuai terhadap penjagaan. Yang kelima ni pun sama juga boleh menggugurkan hak jagaan anak terhadap seorang ibu. Okey. Daripada 5 perkara yang uncle sebut ni, selagi mana dia tidak buat, maka anak yang di bawah umur 9 tahun bagi perempuan dan 7 tahun bagi lelaki adalah di bawah jagaan ibu. So, jelaslah sekarang, ibu adalah orang yang paling utama untuk menjaga anak kecil di bawah umur 9 tahun perempuan dan di bawah umur 7 tahun lelaki. Seterusnya, ada lagi yang tanya, uncle macam mana pula kalau anak perempuan tu sudah umur 9 tahun ke atas, 10 tahun kah? Dan anak lelaki itu 8 tahun kah? Macam mana prioritinya? Okey. Dari segi ini, di mana anak yang sudah cukup umur untuk lelaki 7 tahun ke atas dan anak perempuan 9 tahun ke atas, di mana anak-anak ini boleh ditanya. Maksudnya dorang boleh memilih. Anak ni boleh memilih dia mau ikut siapa, sama ada mau ikut mama ataupun bapa. Tapi pilihan anak-anak tu bukanlah merupakan satu pemilihan yang boleh menetapkan terus, di mana dia perlu lagi disiasat atau diambil keterangan oleh pihak hakim. Sama ada dia mau pilih ikut bapa kah ikut mama. Okey. So jelas sekarang, kalau anak kecil hak jagaan adalah mama. Kalau bapa mau dapat, dia kena pastikan dahulu yang ibu ni tidak layak. Macam mana ibu tidak layak tadi? Ada 5 perkara tadi tu. Seandainya seorang bekas isteri ataupun ibu tu melakukan 5 perkara di bawah section 84 yang seperti uncle bagi tahu tadi, dia sudah kahwin lah, dia berperangai buruk lah, dia pindah tempat bermastautin lah, murtad lah, cuai, mendera tu. So, ibu tu boleh hilang kelayakan dan akan jatuh kepada si bapa. Takkanlah dia kahwin terus kan kalau dia baru mau dapat fasak. Iyalah. Selalunya perebutan anak ni dia seawal perceraian. Kadang-kadang sebelum perceraian pun anak sudah direbut. Jadi dia punya cerita di bawah section 82 ikut undang-undang enactment undang-undang keluarga Islam, hak penjagaan anak kecil adalah kepada si ibu. Okey, selagi mana tidak melanggar 5 perkara tadilah, cuai, mendera, okey, murtad, selagi mana dia tidak berpelakuan buruk apa semua tu, dia berlayak untuk menjaga anak kecil tersebut. Okey, ada soalan kedua. Okey. Tapi dia sangat berkaitlah dengan yang tadi pertama tu. Okey. Selepas bercerai, jagaan anak akan automatik kepada mana? Suami atau isteri? Kebiasaannya sama si isteri. Kebiasaannya. Tapi si bapa juga boleh memohon untuk menjaga anak-anak tersebut di mahkamah. Sebab ada kadang-kadang bapa yang lebih care kan dengan anak-anak ni. Yes, pasal itulah kalau bapa yang lebih care, dia kena proof atau kena buktikan di mahkamah. Kenapa anak ini lebih sesuai tinggal dengan si bapa berbanding si ibu. Sebab di dalam undang-undang pun ada diperuntukkan di mana kebiasaan anak tu tinggal dan dijaga, dia boleh mendapat hak jagaan anak. Contohnya macam ibu kan, mamak dia yang kerja hotel lah, mungkin shift. Okey. Bapak dia mungkin kerja kerajaan lah, jadi masa lebih tetap kan. Jadi itulah satu sebab kenapa dia mau jaga anak dia. Betul. Okey. Di dalam penjagaan anak, seandainya bapa tu lebih kompeten, lebih banyak masa sama anak, dia perlu membuktikan di mahkamah. Apabila dia dapat membuktikan di mahkamah bahwasanya dia lebih relevan untuk menjaga anak tu dari segi kebajikan, keselamatan, pendidikan terhadap anak-anak tersebut, maka si bapa tu lebih layaklah berbanding si ibu. Okey, soalan ketiga, selepas perceraian, hak jagaan anak ni perlu tunggu surat perintah dari mahkamah, betul? Betul. So sebelum surat perintah mahkamah tu keluar, siapakah yang layak
paling layak untuk menjaga anak tu, dan contohlah jika ibu yang layak, kalau bapa tidak setuju, dia rasa dia pun ada kelayakan sebelum perintah mahkamah keluar, apa yang patut dia buat? Okey, kebiasaannya pihak mahkamah ataupun peguam-peguam syar'i akan mencadangkan pihak-pihak ni untuk menjaga secara bergilir-gilir sehinggalah satu perintah hadanah keluar oleh mahkamah. Jadi sementara menunggu perintah tersebut, biasanya mahkamah akan bagi peluang si bapa 1 minggu, si mama 1 minggu secara bergilir-gilir supaya boleh berlaku adil kepada kedua belah pihak. Selalunya perintah tu berapa lama dikeluar? Okey, dia bergantung kepada kes tersebut. Seandainya kes ni mendapat kerjasama yang baik, mungkin kes ni akan berjalan dalam masa 6 bulan. Mungkin boleh juga 8 bulan. Lagi? Jadi maksudnya, sementara menunggu perintah mahkamah untuk menetapkan siapakah yang lebih berhak untuk mendapat hak jaga anak ataupun hadanah, mahkamah akan mencadangkan supaya pihak-pihak tuan di antara bapa dan ibu itu menjaga anak secara bergilir-gilir dalam masa seminggu. Seminggu bapa, seminggu mama, seminggu bapa, seminggu mama. So selepas perintah keluar? Selepas perintah keluar, barulah ditetapkan siapakah yang mendapat hak jaga anak. Seandainya si ibu yang mendapat hak jaga anak, maka si bapa akan mendapat hak lawatan syar'i dan hak bermalam. Mengikut penggiliran jugalah. Jika jika result tu dia tidak dipersetujui, macam mana lah? Apa maksud result tidak dipersetujui? Contoh dia bapa yang dapat hak Okey, jagaan tu, dan okey. bapa dia rasa bapa dia lagi layak. Okey, apabila satu perintah mahkamah telah pun diputuskan oleh hakim bicara, seandainya pihak yang satu lagi atau yang kalah tu tidak berpuas hati, mereka boleh membuat rayuan dalam masa 14 hari setelah perintah dikeluarkan. Jadi dia boleh buat rayuan di mahkamah rayuan untuk merayu terhadap keputusan yang tidak puas hati tadi. Okey lah, harap-harap explanation tu orang boleh faham lah kan? Yes. Kalau tak faham, Boleh tanya uncle boleh lah. tanya uncle lagi bila-bila masalah. Okey, Soalan yang lain? soalan akhir kita hari ini ialah, biasa setiap hari kita akan ada tanya soalan hibah. Itu ialah specialty uncle ni, hibah. Okey. Hibah kepada keluarga Islam. Okey, kita tahu orang buat hibah sebab diorang ada combined loan. Okey. Itu paling famous lah antara reason orang buat hibah kan. Ya, betul. So ada soalan ni tanya, diorang ni buat combined loan. Diorang beli rumah, diorang buat combined loan semasa diorang berkahwin lah, of course kan, Okay, suami isteri. So sekarang dia cakap diorang sudah bercerai dan diorang masing-masing ada keluarga masing-masing. Okey. Jadi isteri dia, sebab rumah tu masih loan, biasalah loan sampai 35 tahun kan. So bekas isteri tu lah, bekas isteri tu dia mau rumah tu dijual bah. Okey. Rumah tu mau dijual oleh si isteri. Ya, sebab dia takut nanti ada pertikaian bah, sebab masing-masing pun sudah ada keluarga masing-masing. Okey. Tapi bekas suami itu dia nak mau rumah tu dijual. Okey. Jadi soalan dia tu macam mana dia mau proceed dengan hibah tu kalau dia mau buat. Okey, di dalam kes hibah ni, dalam kita membuat ikatan hibah ni kita kena tahu dulu definisi hibah ni apa. Hibah ni merupakan hadiah, pemberian daripada seseorang yang pemberi itu kepada si penerima tu secara ikhlas dan tanpa paksaan. Maksudnya di sini ada berlaku dua situasi yang berbeza di mana si bapa ikhlas untuk menghibahkan kepada anak rumah tersebut, tapi si ibu pula dia berkeinginan untuk menjual. Jadi di sini ni ada dua keputusan yang berbeza. Kita hanya boleh membuat ikatan hibah terhadap rumah combined loan ni apabila kedua-dua mereka tu bersetuju. Sebab rumah yang harta yang dihibahkan ni ada satu harta saja,
di mana harta itu dikongsi dua, loan dia tuh, suami dan istri. Dan agak mustahil untuk kita hibahkan separuh sahaja daripada rumah itu. Maksudnya di sini, si ibu juga mesti ikhlas untuk menghibahkan rumah tersebut kepada anak-anak mereka. Artinya dia kena back to back lah, back to Yes. back with hibah. So apa penyelesaian dia di sini nih? Penyelesaiannya, si ibu tuh kena berkompromi sama ada dia ini ikhlas ataupun sudikah menghibahkan sebahagian hak dia terhadap sebuah rumah itu untuk dihibahkan kepada anak dia. Seandainya dia tidak sudi, dia tidak mahu untuk menghibahkan, agak mustahil untuk dihibahkan separuh daripada rumah tersebut. Maksudnya kita tidak boleh menghibahkan sebuah rumah di mana separuh hak itu tidak ingin dihibahkan. Oh, kalau combine loan tu dia memang kena buat back to back lah. Yes. Kalau dia tidak back to back, sebab kita tidak boleh menghibahkan benda yang dua-dua ni tidak mahu. Sebab dia sebiji rumah. Dia bukan rumah yang boleh dibahagi dua. Maksudnya di sini, seandainya berlaku salah seorang tidak bersetuju, maka solusi yang sebaik-baiknya adalah menjual rumah tersebut dan rumah itu dibahagi dua hasil keuntungannya. Seperti mana dalam portion dalam loan tersebutlah. Dan apabila telah mendapat hasil jualan, si bapa masih boleh menghibahkan hasil jualan tersebut kepada anak-anaknya. Sebab si ibu tidak sudi, tapi si bapa sudi. So, solution yang terbaik adalah menjual rumah tersebut. Itulah adalah sebab agak mustahil untuk membuat satu ikatan hibah terhadap sebuah rumah cuma sebahagian yang dihibahkan. Sebab ini akan menjadi satu masalah. Oh, satu cara dia ialah dorang kena buat back to back lah, back to back Yes, loan. kena buat back to back. back to back anu hibah. Maksudnya kedua-dua pemilik ini yang melon ni tadi menghibahkan hak dorang kepada anak-anak mereka. Yang itu boleh. Sebab lagi pun satu, dua loan ni masing-masing ada cover insurans MRTA, di mana hibah ni akan efektif apabila berlakunya kematian. Maksudnya rumah tu boleh dimiliki sepenuhnya. Selagi mana belum habis loan, benda ni dia masih lagi dalam pinjaman. Oh, salah satu lagi cara dorang boleh buat apa ni, atas pencarian kan? Untuk yang harta tersebut boleh buat hartas pencerian, betul. Tapi dalam kes hibah agak mustahil untuk dihibahkan separuh sahaja nilai rumah tersebut. Maksudnya di sini untuk menghibahkan sebuah rumah milik berdua ni, dua pemilik tersebut mesti bersetuju untuk menghibahkan. Itu dia punya syarat. Serupalah dalam kes hibah, rumah tu milik seseorang tapi tanah itu bukan miliknya. Benda ini juga agak mustahil untuk dihibahkan disebabkan dia hanya memiliki rumah tersebut tapi tidak memiliki tanah tersebut. Jadi harta sedemikian adalah tidak boleh dihibah. Contohnya lah kan, dia ini sewa tanah. Waktu sewa tanah tu dia membina sebuah rumah. Rumah tu kalau ikut memang rumahnya lah sebab dia bina. Tapi masalah tanah tersebut bukan milik dia sebab dia cuma sewa. Jadi rumah di atas tanah sewa ni tidak boleh dihibahkan. Artinya bukan semua benda lah boleh dihibahkan. Betul, dia kena pemilikan tu sempurna, tidak ada cacatnya. Serupa juga macam contoh seekor lembu yang mengandung, di mana orang tu cuba menghibahkan kandungan lembu itu. Itu pun tidak dibenarkan. Sebab kita pun belum tahu kandungan lembu tu sama ada dia akan lahir, hidup ataupun mati. Sebab dia masih dalam dua keadaan yang belum pasti. Jadi benda yang belum pasti ni dia punya sifat ni dia tidak boleh dihibahkan. Jadi kalau yang kebiasaannya orang combine loan tu dia buat hibah macam mana? Kedua-dua pihak tu menghibahkan sesama sendiri. Itu boleh. Atau menghibahkan terus kepada anak. Itu pun boleh. Mesti dua-dua setuju lah. Yes, dua-dua setuju. Maksudnya dua pemilik tu setuju untuk menghibahkan. Tapi yang sebaik-baiknya yang Uncle syorkan adalah menghibahkan sesama sendiri. Kenapa perlu hibah sesama sendiri? Untuk mengelak perebutan rumah tersebut semasa kematian, di mana hak separuh tersebut apabila yang mati itu dia akan menjadi harta pusaka.
Jadi inilah yang kita elak, akan terjadinya penjualan rumah itu secara terpaksa disebabkan pemilik separuh lagi tidak mampu untuk menutup hak faraid mereka tu melalui uang tunai. Jadi mau tidak mau, peminjam yang satu ini terpaksa menjual untuk melunaskan hak faraid waris-waris yang ada. Jadi kenapa kita mau hibah? Supaya apabila dihibahkan harta tersebut, dia akan terkeluar rumah ini daripada menjadi harta pusaka, di mana yang hidup tu dapat meneruskan tinggal di rumah tersebut. Kenapa? Sebab sebahagian hak itu telah pun dihibahkan kepada yang hidup. Itulah tujuannya. Uncle pun mau bagi case story lah, sebab tadi semasa Uncle pergi ke Keningau, Uncle hadir beberapa case bicara di situ. Selepas tu Uncle telah buat satu sesi consultation terhadap satu prospek klien, di mana prospek klien ni melibatkan pasangan yang baru membeli rumah secara combined loan. Jadi pada asalnya tu suaminya ni kurang faham lah kenapa perlu membuat hibah apa semua. Tapi apabila Uncle explain secara detail di manakah kepentingan hibah di dalam rumah yang combined loan, dan apabila Uncle detailkan satu persatu, barulah suami isteri tu nampak jelas. Di mana Uncle bagi contoh, nilaian rumah yang berharga 300,000, apabila dibahagi dua, maksudnya nilaian rumah tu 150,000. Jadi apabila berlaku kematian salah seorang daripada pasangan tersebut, di mana si isteri atau si suami ini, dia cuma layak dapat dalam sekitar 25,000 saja, ataupun 20,000 kalau mengikut nisbah 1/4. Jadi ceritanya 150,000 ditolak dengan 20,000, ada lagi baki 130,000 lah. 20,000 tu ialah ialah kiraan faraid. Kiraan faraid di dalam pembagian harta pusaka. Jika tiada hibah, dia jadi faraid. Betul. Bayangkanlah kalau dia jadi harta pusaka yang perlu difaraidkan, di mana orang yang hidup nih, contoh yang meninggal nih si istri lah, di mana si suami nih perlu cover 130,000 lagi untuk dibayar kepada ahli waris yang lain. Sebab hak dia cuma dalam 20 hingga 25,000 disebabkan oleh 1/2 ataupun 1/4 daripada nilai harta, di mana lebihan dia tu perlu dibayar kepada ahli waris yang lain. Agak mustahil lah seorang tu mempunyai simpanan sehingga 100 lebih ribu dalam satu masa. Kalau yang orang combine loan lah kan. Yes, orang Mamak combine loan. pun sebab gaji tak cukup. Dia combine pun sebab gajinya tidak cukup untuk beli satu rumah. Pasal tu dia combine loan. Bayangkanlah kalau salah seorang pasangan ni meninggal, rumah tu terpaksa dijual sebab dia tidak mampu untuk menyerahkan bahagian harta pusaka tu yang bernilai beratus ribu. Dan dia takkan dia mau terus bayar loan separuh lagi tu, sedangkan rumah tu terpaksa dijual. Jadi inilah satu masalah yang perlu diselesaikan, yang perlu dibuat tindakan oleh pihak-pihak ni ataupun orang yang combine loan ni dalam membuat ikatan hibah. Hibah tu dia dapat prevent harta tu jadi harta pusaka. Betul. Jadi itulah yang terjadi semasa Uncle explain pasangan muda tersebut, di mana dorang sangat happy dan terus berhasrat untuk membuat ikatan hibah. Jadi benda-benda begini mungkin ramai lagi orang di luar sana tidak tahu kenapa perlu buat hibah, kenapa perlu buat hibah. Inilah salah satu contoh yang perlu diambil kira, yang perlu diambil berat sebelum berlakunya kematian salah satu pasangan kamu yang membeli rumah secara combined loan. Okey, hibah ni ialah specialty uncle ni, betul? Betul. Apa sebab kenapa dia boleh jadi specialty? Kenapa you have this motivation untuk jadikan hibah ni supaya orang keluarga Islam lagi tahu? Mungkin ada consequences yang kamu pernah hadapi kah, pernah nampak kah? Okey. Uncle sebenarnya pernah
pernah itu experience kah? Experience Uncle pernah melalui beberapa case yang dimana case ini melibatkan high profile, dimana kita tidak sangka dia melibatkan waris yang cuma mempunyai anak perempuan, dimana anak perempuan ni kematian ibu dan bapa. Jadi apabila kematian ibu dan bapa, kita tahu bagi keluarga yang tidak mempunyai anak lelaki, Okey, sekarang dia punya key point ialah anak perempuan semua. yes, anak perempuan semua. Dia ni ada 2 orang anak perempuan, di mana bapa mama dia ni yang telah meninggal dunia telah meninggalkan beberapa harta, iaitu rumah, tanah dan beberapa saham lah. Apa yang telah terjadi, adik-beradik ibu dia ni berebut untuk mendapatkan harta tersebut. Mengikut hukum faraid, memang pun adik-beradik si mati mempunyai hak terhadap faraid tersebut. Walaupun adik-beradik dia ni bertitle Datuk dan Tan Sri, semua juga ingin berebut terhadap harta yang ada ditinggalkan oleh adik-beradiknya itu yang telah meninggal dunia. Dan perkara ini telah menjadikan satu perkara di mana 2 orang adik-beradik ini bergaduh dengan pakcik-pakcik dan makcik mereka disebabkan oleh perebutan harta tersebut. Dan ini menyebabkan keadaan tu renggang, menyebabkan 2 orang anak buah ni tidak pun mengaku keluarga disebabkan oleh peristiwa tersebut. Dan ini merupakan salah satu yang menyebabkan kita pun pelik, orang yang semakin kaya ni semakin tamak terhadap harta. Sedangkan 2 adik-beradik ini bukanlah seorang yang agak senang, tetapi memandangkan di dalam faraid pakcik-makcik diorang ni biarpun bertitle Datuk dan Tan Sri, diorang masih Semua ada tamak hak. untuk mendapatkan, diorang ada hak. Walaupun dari segi kebiasaannya bila orang kaya ni mungkin dia akan lupuskan haknya untuk serahkan kepada anak buah, tapi benda itu tidak berlaku. So bila kejadian ni terus macam terbuka mata lah. Yang itu belum lagi Uncle terbuka mata. Yang betul-betul Uncle terbuka mata, Terbuka mata terus memang ada motivation mau kasih tahu orang di luar sana pasal benda ni. Ya, ada satu lagi cerita yang Uncle perlu share mengenai seorang isteri, seorang balu di mana dia ni hanya mempunyai 3 orang anak perempuan. Oh, Di anak mana- perempuan lagi? Yes, anak perempuan Oh, juga. semua ni pasal anak perempuan lah. Yes, kebanyakannya pasal anak perempuan, di mana suami dia ni merupakan seorang pensyarah kanan, di mana dia ni mempunyai gaji berbelasan ribu. Dia mempunyai sebuah rumah, banglo, dan mempunyai sebuah kereta lah. Apabila suami dia meninggal, waktu tu si isteri pun dia ni tidak tahu tentang haknya di mahkamah, di mana pihak keluarga lelaki atau pihak suami dia ni telah pun memaksa dia supaya menyegerakan pembahagian faraid. Jadi apabila berlakunya pembahagian faraid, maka si isteri itu terpaksalah menjual rumah tersebut sebab dia tidak mampu untuk membagi portion terhadap adik-beradik suami dia punya faraid ni. Dia terpaksa jual. Bayangkan seorang suri rumah yang tidak bekerja terpaksa menjual sebuah rumah tempat derang berlindung dan terpaksa menyewa rumah pada awalnya. Dan apabila seorang balu ini masih gagal untuk mendapatkan pekerjaan, mungkin disebabkan oleh kelulusan yang tiada apa semua, di mana isteri dan anak-anak ni terpaksa tinggal di bawah jambatan. Ni true story ya ni? This is a true story daripada artikel tersebut, di mana dia terpaksa menjadi gelandangan dengan membawa 3 anak kecil itu hidup sebagai seorang gelandangan. Pensyarah kanan. Betul. Itulah story yang diceritakan dalam artikel tersebut, di mana balu ini asalnya merupakan seorang isteri pensyarah kanan, terpaksa tinggal di bawah jejantas menjadi seorang gelandangan. Jadi perkara demikianlah, bila Uncle terbaca sangat sedih. Kenapa boleh jadi begitu? Disebabkan oleh kecuaian atau ketidaktahuan
suami dia ni dalam menghibahkan harta tersebut sebelum berlakunya kematian. Seandainya lah si suami itu ada memberi hibah, sudah pasti rumah dan kereta tersebut dan harta-harta itu dapat diselamatkan daripada menjadi perebutan di antara ipar duai terhadap si isteri dan anak-anak. Kerana kejahilan. Kerana kejahilan dan tidak ingin tahu dan tidak prihatin terhadap Tahu tapi mungkin tidak mau bertindak. Ya, itulah yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Jadi adakah kita mahu perkara ini berlaku terhadap diri kita? Jadi sebab itulah uncle cuba menyasarkan beberapa golongan sasaran, ada beberapa belas golongan sasaran untuk membuat ikatan hibah sebelum berlakunya kematian yang boleh menyebabkan perebutan harta tersebut. Jadi apabila ada perebutan harta ni, kita sangat kecewa lah. Kamu yang penat cari harta, orang yang hidup tu berebut harta. Yang malangnya tu, orang yang tersayang kamu tu, isteri dan anak-anak, terabai, terpinggir. Jadi adakah perkara ini kita mau terjadi sama kita? Sebab itulah uncle menekankan mengenai berapa pentingnya membuat ikatan hibah. So uncle harap perkongsian pada malam ini dapat membuka mata semua follower uncle. Cuba untuk mendapatkan e-book hibah daripada uncle untuk kamu lebih jelas adakah kamu tergolong dalam 12 golongan tersebut. Kalau kamu tergolong, tolonglah bertindak untuk membuat ikatan hibah. Jangan jadikan kejahilan kamu memakan keluarga kamu sendiri. Betul. So uncle harap perkongsian pada kali ini kamu boleh bertindak, okey? Okey, boleh dapatkan e-book secara free daripada uncle, just WhatsApp untuk dapatkan e-book hibah untuk kamu mengetahui lebih detail, okey? Dan kalau kamu rasa sudah dapat e-book masih lagi tidak faham, boleh tanya uncle directly. Don't worry, uncle akan sentiasa memberi respon supaya kamu lebih faham mengenai apa itu hibah, kenapa perlu buat hibah. Jadi jika sharing ni bermanfaat, please share this video. Yes, please share, please like, okay? Share dengan kawan-kawan and family, okay? Agar ilmu yang kita ada ni kita boleh share lagi dengan orang lain supaya kita pun mendapat rahmat pahala terhadap ilmu yang kita kongsikan pada hari ini. Jadi uncle akhiri sesi perkongsian ilmu mengenai syariah ini pada hari ini. Satu lagi uncle mau kasih ingat, ini bukan iklan, ini bukan konsultasi, ini cuma sharing. So uncle akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.